Peguam negara saman Goldman Sachs $4.5 bilion Amerika. Kerajaan peluas dana pelindungan kesihatan nasional untuk golongan B40. Assalamualaikum, saya Muhammad Yasir Mansur. Salam sejahtera, saya Adin Hussein. Keputusan kerajaan tidak meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi ICERT tidak perlu dibawa ke Parlimen. Persoalan itu tidak seharusnya dibangkitkan kerana ia adalah keputusan yang telah dipersetujui pada mesyuarat Kabinet semalam selain kenyataan mengenainya turut dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri. Di manakah tempat terbaik untuk kerajaan buat sikap? Di Kabinet. So kita buat sikap di Kabinet bahawa kita tidak akan menandatangani. Bila kita dah tak ada menandatangani, dia mari pula isu tak ada lah handset. Itu saya kata isunya apa ni sebenarnya? Dia orang nak selesai isu ke atau dia orang nak mengheret benda ini menjadi lebih kepada kepentingan politik? Kenapa pula nak pergi handset Parlimen? Benda itu taklah kena mengena. Yang ada lah, pasal kita pun bukan kata kita nak buat pun. Ada kita kata dulu kita akan tanda tangan ni. Ada. Tun Mahathir sebelum ni menyatakan kita tidak akan tangani sehingga kita buat semua runding dengan semua kaum. Beliau ditemui selepas merasmikan Konvensyen Angkatan Wanita Amanah Nasional AWAN di Aikro Melaka. Semalam Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata keputusan kerajaan itu tidak mengikut formaliti pentadbiran yang menurutnya perlu dibawa ke Parlimen. Dalam perkara itu, pembangkang dinasihatkan supaya menganjurkan perhimpunan untuk membantah perkara lain yang lebih bermanfaat berbanding isu berkaitan Konvensyen Antarabangsa mengenai pembasmian diskriminasi kaum ICERT. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia berikutan keputusan kerajaan yang jelas menolak untuk meratifikasi ICERT. Keputusan kerajaan jelas ya. Kita kata kita bincang dan selepas bincang dah menolak. Kalau masih nak buat perhimpunan, nyatalah bahawa itu sengaja satu gimmick politik yang nakal. Sebab kalau betul dia tolak, kerajaan dah tolak. Jadi nak tolak apa lagi? Ya. Jadi itu saya harap masyarakat dan rakyat nak protes boleh. Tetapi biarlah kes yang mana sabar. You protes, minta kerajaan tolak. Sekarang kerajaan dah tolak. Kerajaan Malaysia sedang menyiapkan fail tuntutan saman sivil terhadap Bank Pelaburan Amerika Syarikat Goldman Sachs bagi mendapatkan semula dana $4.5 bilion atau 18.88 bilion ringgit nilai kerugian yang dialami melalui urus niaga dengan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Asia Times yang memetik sumber dalaman berkaitan kes saman sivil membabitkan bank pelaburan itu berkata Peguam Negara Tommy Thomas sedang menguruskan perkara itu dan akan memfailkan tuntutan saman berkenaan di Mahkamah Amerika Syarikat. Tuntutan saman itu rentetan tindakan International Petroleum Investment Company IPIC yang sudah memfailkan saman terhadap bank pelaburan sama berkaitan urus niaga dengan 1MDB Kelmarin. Sumber itu dilaporkan berkata Tommy mempunyai asas kukuh untuk mengemukakan tuntutan saman itu yang membabitkan pengurusan tertinggi bank pelaburan berkenaan yang menyedari penipuan itu berlaku termasuk eksekutif kanan yang sudah didakwa dalam kes jenayah oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ. Dalam tuntutan sama oleh IPIC dikemukakan kemarin, dilaporkan eksekutif kanan Goldman sedar bahawa hasil daripada 3 bon 1MDB pada 2012 dan 2013 disalurkan ke sebuah syarikat Abar BVI ditubuhkan di British Virgin Islands yang menyerupai sebuah syarikat sama bernama Abar Investments yang dimiliki IPIC. Dalam tuntutan sama kemarin, IPIC Abu Dhabi dan anak syarikatnya Abar Investments memfailkan tindakan tuntutan saman sivil di Mahkamah Agung New York terhadap Goldman atas kerugian
kerugian yang ditanggung melalui urusannya dengan 1MDB. Namun jumlah tuntutan tidak didedahkan dalam laporan akhbar itu. Baru-baru ini, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengemukakan tuntutan jenayah difailkan terhadap eksekutif Goldman Sachs, Tim Lisner dan pengarah urusan Goldman Sachs Eng Chong Hua 51 atau dikenali sebagai Roger Eng dan Low Tech Joe yang terbabit kes rasuah dan pengubah wang haram berkaitan 1MDB. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail akan mengadakan lawatan rasmi ke Qatar bermula esok hingga 27 November ini dalam usaha mengukuhkan lagi kerjasama antara kedua-dua negara dan bertukar pandangan mengenai pelbagai isu yang mempunyai kepentingan bersama. Kenyataan Kementerian Luar memaklumkan Datuk Seri Dr. Wan Azizah dijadual menghadap Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani dan akan turut mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Sheikh Abdullah Nasir serta Timbalan Perdana Menteri Dr. Khalid Muhammad Al Attiyah. Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga akan menyampaikan ucapan di Universiti Qatar menghadiri mesyuarat meja bulat dengan ketua industri dari pelbagai sektor ekonomi serta melawat Yayasan Pendidikan, Sains dan Pembangunan Komuniti Qatar. Beliau juga akan bertemu diaspora Malaysia di Qatar. Tahun lalu jumlah perdagangan Malaysia dengan Qatar meningkat 21.7% kepada 2.8 bilion ringgit berbanding 2.3 bilion ringgit tahun sebelumnya. 5 ekspor utama ke Qatar tahun lalu antaranya makanan yang telah diproses dan produk elektrik serta elektronik. Manakala import utama dari Qatar adalah bahan kimia dan produk kimia, petroleum mentah, produk petroleum serta jentera dan peralatan. Pemandu bas yang terbabit dalam nahas mengorbankan 5 orang di Kota Marudu, Sabah semalam ditahan reman 4 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Kota Marudu, Superintendent Muhammad Izan Abdullah berkata, lelaki berusia 49 tahun itu ditahan selepas menerima rawatan sebagai pesakit luar di Hospital Kota Marudu semalam. Saringan awal mendapati pemandu bas itu negatif dadah. Dia telah berkhidmat di Politeknik Sandakan selama 8 tahun dan mempunyai satu saman kemalangan jalan raya di Sandakan Mei lalu. Dalam kejadian kira-kira jam 4.30 petang di kawasan Kampung Surun-Surun, Jalan Marak Parak semalam, bas yang membawa 41 penumpang termasuk pemandu terbabas sebelum terbalik. Ketika kejadian, bas berkenaan yang membawa staf Politeknik Sandakan dan ahli keluarga mereka dalam perjalanan dari Sandakan ke Kudat untuk program Hari Keluarga. Susulan kemalangan itu, 3 pensyarah wanita dan seorang lelaki maut di tempat kejadian, manakala kanak-kanak berusia 2 tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kota Marudu. Daripada 29 penumpang yang cedera ringan, 17 telah dibenarkan pulang, manakala 12 lagi masih menerima rawatan di Hospital Ranau dan Hospital Kota Marudu. Mereka dibenarkan masuk supaya dapat meneruskan kehidupan lebih baik di negara ini. Namun, timbul dilema apabila etnik Rohingya ini seperti juga warga asing lain berleluasa berniaga secara haram di beberapa lokasi. Jika warga asing lain akan lari bertempiaran apabila diserbu pihak berkuasa, tetapi tidak bagi etnik Rohingya yang seolah-olah kebal berbekalkan perisai kad UNHCR. Sedangkan mereka juga perlu mematuhi undang-undang negara ini. Ikuti tinjauan Juliana Syarin. Pasar harian Selayang sudah sekian lama didominasi etnik Rohingya berniaga secara haram di kaki lima. Ini bukan kali pertama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melakukan operasi ke atas mereka. Difahamkan, rondaan dilakukan 24 jam di Pasar Harian Selayang ini dengan serbuan 3 kali sehari, pagi, petang dan malam. Namun semua itu tidak cukup menakutkan peniaga berkenaan. Biarpun Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai Wilayah Persekutuan menyatakan dengan jelas warga asing tidak dibenarkan berniaga termasuk bekerja sebagai pembantu. Lihat saja gelagat mereka ini, bertempiaran melarikan barang jualan kerana takut dirampas. Tetapi tidak langsung gentar apabila ditahan. Sebabnya, apabila ditunjukkan kad UNHCR, penguatkuasa terpaksa melepaskan mereka kerana tiada tindakan boleh diambil ke atas mereka.
DBKL menyediakan 754 lesen kepada peniaga tempatan di dalam Pasar Harian Selayang ini. Namun, bancian menunjukkan terdapat lebih 3,100 peniaga warga asing, Bangladesh, Myanmar dan juga Indonesia berniaga secara haram di luar daripada pasar ini. Dan majoritinya 1,800 adalah warga Myanmar iaitu etnik Rohingya. Tidak hanya berniaga secara haram di kaki lima pasar, keadaan tempat tinggal mereka berdekatan pasar ini juga cukup kotor. Memang saya tak setuju lah. Kalau boleh warga asing berniaga ni kena ambil tindakan lah. Boleh keluarkan dari sini. Bagi yang berniaga betul-betul ada tapak je yang ada kat dalam ni boleh berniaga je. Yang berniaga kat luar ni saya tak setuju lah pasal menyusahkan kita. Satu nak masuk susah, parking jalan sempit. Walaupun warga Rohingya tapi boleh satu tempat untuk dia lah. Kalau nak sokong untuk warga Rohingya. Saya tak puas hati dan saya tak yakin dengan kualiti produk tersebut sebab banyak yang campuran. Saya yakin dengan pembelian tempatan kat dalam. Walaupun dia tepi jalan lebih senang nak beli, kadang-kadang lebih murah ke. Tapi kualitinya tak yakin sebab biasanya kalau dia tengok udang ke banyak yang dicampur masuk air semua. Saya tak yakin dengan tu. Saya biasa beli dengan, kadang-kadang saya akan beli dengan satu pembeli saja sebab yakin dengan pembelian tersebut. And then biasa saya pergi pun dengan market yang kat dalam sebab diorang dapat barang daripada kualiti yang itu biasanya barang daripada pungutan. Rata-rata peniaga warga tempatan yang mempunyai lesen telah berniaga lebih 20 tahun turut mengeluh lambakan peniaga asing di barisan hadapan pasar menutup periuk nasi mereka. Dulu saya petai sana 12 ikat, 15 saya habis. Sekarang 5 ikat pun susah nak habis. Sebab warga asing. Orang kita pun suka belanja dengan orang asing. Tapi orang ni dia tak jujur tahu. Udang menjual udang di bawah dia pun menipu. Dia cakap orang Malaysia suka ditipu. Dia beli udang sekilo. Tapi 600 gram. Saya selalu tolong Melayu. Dia beli udang dulu orang tua, beli udang 3 kilo. Saya timbang, saya keluar kena esnya. 2 kilo pun tak dapat. Dek, kalau dilindungi Pak ya, Dek ya, memang dilindungi. Tapi kita warga kita penting dulu, betul tak? Kalau kita warga kita tak makan, dia orang makan macam mana? Tapi masalahnya, diorang ni dia ada pas pelarian. Operasi pun bila tangkap dia lepas balik. Sebab dia ada pas pelarian. Kalau dia tak kerja kat sini, dia nak kerja mana? Kerja kilang pun tak boleh. Dia pas pelarian, kerajaan Malaysia pun dah terima dia sebagai pelarian. Memang operasi pun tak boleh tangkap, tak boleh buat apa-apa. Habis tak kerja macam ni, dia nak kerja mana lagi? Cuba bagi. Kilang pun tak boleh masuk, supermarket pun tak boleh. Jadi cadangan akak kepada Rohingya ni nak buat apa dengan dia? Tak kisah. Dia meniaga, dia kerja dengan kita. Bagi peluang untuk dia bekerja dengan kita secara baik macam ni, tak ada masalah. Cuma jangan mengganggu cara kita mencari rezeki ni. Jangan dia pula nak potong jalan. Apa yang disuarakan peniaga dan pembeli itu ada benarnya. Namun, tidak semua pelarian Rohingya berniaga secara haram. Segelintir mereka memilih untuk bekerja dengan peniaga tempatan dengan gaji RM30 ke RM50 sehari. You tak ada berniaga luar sana? Tara saya sini saja. Itu luar sana berniaga salah tahu? You tahu ah? Tahu? Habis you kenapa tak bagi tahu kawan itu semua? Hari-hari bagi tahu Tara guna. Dia kita sehari makan, kita jangan campur sama saya. Itu salah hari-hari tangkap menteri ya. Hari tangkap dia lagi. Kita bagi tahu dia itu salah. Kita hantar ada lagi yo. Kadang-kadang timbang dia kurang jual kan. Saya tak suka betul-betulnya. Itu tak ada halalnya. Jangan jual. Bagi tahu pun dia tak dengar. Ekoran masalah tidak berkesudahan itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tampil dengan cadangan supaya etnik Rohingya ini menyertai program Latihan Khidmat Negara PLKN. Ia bagi membolehkan mereka mempelajari budaya masyarakat tempatan termasuk bahasa sebelum dibenarkan bekerja sebagai pembantu kedai di pasar. Cadangan itu disuarakan pengarah penguatkuasa DBKL Azman Mahmud. Mengikut rekod UNHCR, terdapat 29,000 pemegang kad UNHCR di sekitar ibu negara. Kebanyakannya tinggal dan bekerja secara haram di sekitar pasar besar. Atas dasar berperikemanusiaan, pelarian ini katanya perlu dibenarkan untuk mencari makan dalam tempoh mereka masih berlindung di negara ini. Namun, bukannya sebagai peniaga. Kita kena duduk satu semeja dengan pihak ni dari segi UNHCR untuk menyelesaikan dari aspek jangka panjang. Cadangan kita adalah untuk
mencadangkan untuk dihantar khusus mereka-mereka ni ke PLKN. Kita akan keluarkan mungkin pihak UNHCR akan keluarkan satu sijil, dan sijil ni kita akan bawa bersama-sama untuk kita berbincang dengan pihak ni penjaja untuk mereka ni ditawarkan sebagai pembantu gerai. Cadangan di BKL supaya pelarian Rohingya dibenarkan menyertai program PLKN ditanya kepada Menteri Wilayah Khalid Samad. Ujar beliau, pihaknya tiada masalah membenarkan pelarian ini bekerja. Idea itu katanya akan dibawa ke mesyuarat kabinet dalam masa terdekat. Sorry, satu lagi. Ada cadangan mengatakan bahawa nak bawa mereka ini yang Rohingya ini menjalani seumpama macam PLKN itu supaya dia dapat mempelajari budaya. Mungkin itu satu cara, dan kita boleh manfaatkan kem-kem yang sekarang ini sudah tidak digunakan untuk memberikan latihan kepada mereka, dan ianya akan membantu mereka juga supaya mereka bukan sekadar datang sini lepas tu tak ada apa-apa manfaat dari segi kemahiran, dari segi latihan dan sebagainya. Kita berikan supaya akhirnya bila mereka balik ke negara mereka, mereka ada peningkatan yang telah mereka capai melalui keadaan di mana mereka berada di sini. Malah keadaan sama juga boleh digunakan ke atas pelarian Syria. Tambahnya, kos untuk menampung PLKN bagi pelarian Rohingya itu nanti boleh diambil daripada bayaran permit yang akan dikenakan apabila mereka mula bekerja. Kalau ianya dapat diurus dengan baik, maka kita boleh kurangkan jumlah pekerja asing yang kita ambil daripada Bangladesh, daripada tempat-tempat lain, kerana secara logiknya pelarian UNHCR ini dia lebih memerlukan. Apa salahnya kita benarkan mereka bekerja dan mereka boleh kekal dalam kemahiran yang mereka perolehi supaya satu ketika kelak bila mereka dapat balik ke negara mereka, mereka boleh bekerja di sana. Saya kini berada di tapak projek Pasar Harian Selayang yang baru yang akan menempatkan bangunan 5 tingkat yang terdapat pasar, gerai dan juga pejabat yang akan memuatkan kira-kira 1,000 peniaga dijangka siap pada tahun 2020. Dan ini juga menjadi sasaran di BKL untuk mengurangkan atau membersihkan peniaga warga asing yang berniaga secara haram di luar sana. Juliana Syarin, Selayang, Selangor. Kerajaan akan memperluaskan dana pelindungan kesihatan nasional untuk golongan isi rumah berpendapatan 40% terendah B40 kepada 36 jenis penyakit kritikal utama. Skim yang akan dilaksanakan bermula 1 Januari tahun depan akan memberikan pelindungan kepada golongan berkenaan yang sakit dan dimasukkan ke ward hospital kerajaan. Beliau berkata demikian selepas dianugerahkan sebagai penaung Georgetown Literary Festival di Pulau Pinang siang tadi. Di kalangan B40 mereka tak mampu bayar insurans perubatan. Oleh sebab itu kita sekarang memperkenalkan satu skim di mana untuk golongan B40 sekiranya mereka sakit sehingga perlu masuk ward hospital kerajaan, hospital kerajaan, maka sekarang mereka boleh memohon bantuan RM50 setiap hari untuk tempoh maksimal 14 hari setahun. Bermakna kumpulan B40 bila sakit sekiranya masuk ward 14 hari boleh pohon sampai RM700 setahun. Dan ini diberikan secara percuma kepada kumpulan B40. Menurutnya, dalam pengumuman belanjawan skim itu hanya membabitkan 4 jenis penyakit kritikal utama tetapi kini akan diperluaskan dan ia akan diuruskan oleh Bank Negara Malaysia di mana permohonan akan dibuat secara dalam talian melalui laman web khas yang akan dilancarkan tahun depan. Dalam perkembangan lain, Lim Guan Eng berkata kerajaan juga akan menaikkan harga siling getah ke RM2.50 sekilogram daripada RM2.20 ketika ini. Ia sebagai bantuan kepada penoreh getah menghadapi harga komoditi pasaran antarabangsa yang semakin menurun. Tambahnya, harga subsidi padi juga akan dinaikkan kepada RM360 setan daripada RM300 setan ketika ini.
Kira-kira 300 mahasiswa barak ke Ibu Pejabat Perbanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN di Ibu Negara bagi membantah bayaran balik pinjaman pendidikan berkenaan yang diumumkan dalam Pembentangan Belanjawan 2019 baru-baru ini. Menurut Esko Politik Gabungan Mahasiswa Islam Gamis Yazid Khairul Azman, himpunan siang tadi amaran kepada kerajaan yang sebelum ini menawarkan janji dalam manifesto pilihan raya mereka. Justru mahasiswa yang mengundi kerajaan pada PRU ke-14 lalu mahu janji yang dibuat dipenuhi. Mereka turut menggesa kerajaan mewajibkan pembayaran balik PTPTN ke atas individu bergaji RM4,000 ke atas. Dalam himpunan ini, kelihatan poster yang menuntut janji bayaran balik pinjaman PTPTN dipenuhi dan tidak ketinggalan mendesak Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik meletak jawatan. Aduan penghuni Masrika di Presin 19 Cyberjaya yang bergelap 4 hari sejak Jumaat minggu lalu akhirnya diselesaikan. Kata sepakat dicapai hasil perbincangan bersama penduduk, pemaju dan pengurusan bangunan kediaman serta Esko Selangor Hanizam Muhammad Talha selama hampir 2 jam. Masrika Presin 19 Cyberjaya, projek perintis kediaman terkawal Rumah Selangorku. Kediaman ini mempunyai 960 pembeli mendiami 3 blok dan blok A berdepan gangguan bekalan elektrik. Masalah menjadi kritikal apabila mereka yang terjejas membabitkan warga emas, orang kelainan upaya serta ibu bersalin. Baru-baru ini Esko Perumahan dan Kehidupan Bandar Selangor Hanizam Muhammad Talha turun padang meninjau aduan penduduk berkenaan. Tinjauan mendapati bilik riser yang menempat kawalan bekalan elektrik Blok A terdedah kepada air setiap kali hujan. Hasil mesyuarat hampir 2 jam menjurus kepada keputusan pemaju bersetuju untuk memastikan aduan tidak berulang. Pihak pemaju sudah selesaikanlah, dah resolve the problem. Dia dah ganti dengan kabel yang baru dan juga kena pasti bocor tu datang dari mana. Dan mereka beritahu pada saya tadi dia akan get dia punya designer untuk tengok apa macam mana boleh berlaku kebocoran di bilik tersebutlah. Kita mana-mana pemilik rumah pun kan, kita rasa macam mungkin dibuli oleh pemaju-pemaju ni. Tapi bila ada satu discussion harmoni macam ni, kita rasa macam okeylah, at least kita punya didengari dan tindakan tu diambil segera. Kalau kita saja cakap biasa-biasa, kita penduduk pembeli rumah ni, kita cakap je, mungkin akan ambil sebulan, 3 bulan. Tapi bila ada orang kenamaan datang macam ni, dia jadi cepat. Tinggal seorang lagi dalam kalangan penyimpan baru dan sedia ada akan dinobatkan Jutawan Bank Simpanan Nasional Sijil Simpanan Premium BSN SSP. Menerusi kempen pencarian diteruskan RM12 juta, 12 jutawan 12 bulan. Selain ganjaran RM1 juta, pemenang bagi cabutan bulanan untuk Disember akan membawa pulang sebuah BMW X5. Mula menyimpan di BSN SSP, semakin disimpan, semakin lumayan. Jutawan BSN SSP ke-11 diumumkan siang tadi. Berikut senarai pemenang bulan November. Kami bawakan bank kepada anda. Demikian konsep yang dibawa oleh Agro Bank Sebenar Maha 2018. Pelbagai perkhidmatan perbankan disediakan kepada pengunjung yang ingin mendapatkan bantuan dalam bidang agro. Antara fokus Agro Bank adalah untuk menyediakan produk pembiayaan dengan kadar kompetitif merangkumi keseluruhan rantaian nilai sektor pertanian. Kita memberikan pembiayaan di seluruh nilai rantaian dalam pertanian berdasarkan subsektor yang tertentu. So contohnya kalau kita gunakan subsektor livestock, di mana kita memberi pembiayaan kepada industri ruminan, lembu juga dari segi daging dan juga lembu susu. Kita memberi pembiayaan kepada industri ayam daging dan ayam telur.
Dan bila saya kata industri-industri ini, kita memberi pembiayaan dari segi semua sektor, upstream, midstream dan juga downstream. Perkhidmatan Agrobank tidak hanya terhad kepada pembiayaan keuangan, malah turut berperanan memberi khidmat nasihat serta latihan kepada usahawan tani bagi membangunkan agropreneur melalui program pembangunan usahawan ADP. ADP adalah satu inisiatif Agrobank untuk membantu usahawan mendalami aspek pengurusan perniagaan, keuangan dan teknikal. Menurut Syed Alwi, Malaysia kini berhadapan cabaran genting dalam kalangan petani apabila golongan muda kurang berminat untuk terlibat dalam industri terbabit. Sebagai langkah menarik minat golongan muda, Agrobank mengambil langkah meremajakan petani moden. Sebagai langkah menyokong dan mendukung usaha kerajaan Malaysia untuk meremajakan industri pertanian, Agrobank juga terlibat dari segi memberi pembiayaan kepada golongan muda untuk terlibat dalam industri pertanian. Antara inisiatif lain adalah menerusi program pembiayaan khusus yang dinamakan Program Agropreneur Muda pada kadar keuntungan yang sangat rendah iaitu sebanyak 2%. Selain pembiayaan bidang pertanian, penternakan dan perikanan, Agrobank turut menawarkan pembiayaan persendirian, produk-produk takaful termasuk perlindungan kepada golongan kurang upaya dan pembiayaan mikro kepada golongan wanita. Pembinaan Jalan Kampung Perdang ke Sungai Rual di Jeli, Kelantan bakal memberi manfaat kepada lebih 3,000 pengguna terutama membabitkan kedua-dua kawasan berkenaan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun berkata, pembinaan jalan yang dimulakan pada 2013 dan siap tahun lalu sepanjang 92 km itu menelan kos RM126 juta. Projek di bawah Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar ini memudahkan penduduk kampung mengeluarkan hasil tanaman seperti getah, kelapa sawit dan pelbagai buah-buahan tempatan untuk dijual di Jeli dan Kota Baru. Fasa pertama membabitkan jalan sepanjang 3.6 km dengan kos RM43.8 juta. Projek ini telah pun dia sebenarnya melibatkan dua fasa. Dan yang dah siap ini adalah yang fasa yang kedua yang telah pun menelan belanja sebanyak 85 juta. Jadi dengan adanya jalan yang baru dibina ini, ia sebenarnya boleh memendekkan perjalanan penduduk kampung itu selama 2 jam kalau nak pergi ke tempat tersebut. Dan sekarang ini kita lihat bahawa dengan adanya jalan ini, maka accessible kepada sekolah juga, kepada penduduk kampung untuk ke sekolah atau membawa barang-barang pertanian mereka untuk dipasarkan itu akan menjadi lebih mudah. Fasa kedua membabitkan jalan sepanjang 5.6 km termasuk kerja pembinaan sistem peparitan dan saliran pembentungan di cerung bukit bagi mengalirkan air hujan lebat ketika musim tengkujuh. Special sikit jalan ni, dia termasuklah kita kena bina 3 jambatan dan salah satu jambatan itu merentasi sungai Pergau kalau tak silap saya, yang panjang sikit ya. Dan dia melibatkan juga potong tanah, potong bukit, nak tahan cerun tersebut. Jadi kalau kita lihat dari segi kos, memanglah kita kata jalan ni mungkin agak mahal, tetapi kerja-kerja yang telah dibuat untuk membuat jalan ini walaupun sepanjang lebih kurang 8 km, 9 km amat tinggi sekali sebab dia dari segi teknikalnya memang amat challenging, amat itu mengujakan. Selain menyediakan laluan sempurna kepada penduduk di perkampungan orang asli Sungai Rual, meningkatkan taraf sosioekonomi kepada penduduk di sepanjang jajaran, ia turut menjadi laluan alternatif ke jalan utama menuju ke Lebuh Raya Timur Barat. Ia dibina susulan aduan penduduk berhubung keadaan jalan yang teruk dan tidak dapat dilalui kenderaan sebelum ini.